Sepak mula pilihan raya umum ke-15 telah pun dibuka dengan proses penamaan calon pada 5 November lalu yang menyaksikan calon paling ramai diangkat dalam sejarah pilihan raya di Malaysia. Daripada jumlah 1,386 calon bagi kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, 82.6% berusia lebih 40 tahun, 241 orang berusia bawah 40 tahun dan 187 calon wanita diketengahkan berbanding 1,199 orang calon lelaki, mewakili 6 gabungan utama dari lebih 20 parti politik selain calon langsung dan calon bebas. Sejauh mana senarai panjang ini menjadi penawaran terbaik untuk rakyat, khususnya orang muda? Sejujurnya, saya akan pilih calon. Sebab bagi saya, kalau calon tu sentiasa kita nampak, sentiasa membantu rakyat, kita akan pilih calon lah. Sebab kalau kita pilih dia, dia akan teruskan lagi membantu rakyat, meringankan beban rakyat. Untuk saya akan memilih berdasarkan calon lah. Sebab berdasarkan latar belakang di kawasan tempat saya, calon memainkan peranan yang sangat penting sebab mereka yang akan berkhidmat untuk kawasan-kawasan yang mereka wakilkan. Saya sebenarnya akan lebih cenderung kepada memilih calon kerana saya lebih suka untuk mendalami individu tersebut tersendiri daripada saya akan mendalami parti tersebut, kerana saya pasti dalam satu parti tidak semestinya mereka akan mempunyai attitude yang sama, mempunyai buah fikiran yang sama seperti pemimpin. Jadi saya akan lebih cenderung untuk memilih dan menilai pemimpin tersebut sendiri, calon tersebut sendiri. Bagi saya akan mengambil kira calon itu sendirilah, kerana yang akan berbakti di kawasan itu adalah calon itu. Pendapat saya akan pilih parti itu sendirilah sebab saya rasa itu adalah option yang lagi bagus berbanding pilih calon. Saya calon tu mestilah berjiwa rakyat lah. Apabila dia berjiwa rakyat, dia akan mendalami segala isi hati rakyat. So maknanya dia akan dapat memberi sumbangan. Contohnya lah, kalau kita memerlukan dana sesuatu tempat tu, kita nak contoh saya duduk kat flat. So kita orang nak bina parking kan, sebab flat kan parking kan sempit sekarang. Kita orang minta dekat wakil rakyat di kawasan itu dan dia akan memberi beberapa sedikit sebanyak sumbangan yang mereka mampu berikan. Okay, pertama sekali dia kenalah sentiasa mengetahui isu-isu semasa yang berlaku dekat dalam kawasan dia tu. Second, saya rasa dia kena sentiasa manifesto yang dia keluarkan tu perlulah bersesuaian dengan keadaan semasa, perlu kena nampak dia nak membantu rakyat tu instead of dia hanya bergerak solo hanya kepada diri dia sendiri untuk menang. Bella, calonnya macam mana, saya sudah pasti menginginkan seorang yang dapat betul-betul dapat memimpin negara dalam menerajui masa hadapan kita. Saya sangat-sangat tidak suka dengan pemimpin yang lebih suka menabur janji, lebih suka bermanis bicara daripada saya lebih suka seorang yang walk the talk. Apabila dia cakap, dia akan buat macam tu. Akan memilih parti yang macam dia tu apa orang kata mempunyai credibility and yang mampu menolong orang ramai. Tambah pula macam masyarakat kita sekarang ni mempunyai masalah itu, masalah ini, and orang kata turun padang lah. Saya berharap sangat kerajaan yang akan dibentuk kelak mempunyai sebuah kerajaan yang sangat stabil, di mana kita pun kalau mempunyai kerajaan yang stabil, kita pun dapat menjana ekonomi dengan lebih luas. Dan anak muda, saya berharap banyak program-program ataupun inisiatif untuk memajukan anak muda itu sendiri. Harapkan keharmonian. Maksudnya kita kat satu Malaysia banyak, ada India, Cina, Melayu. So saya harapkan lepas PRU ni keharmonian kita lagi kuatlah. Kita lagi bersatu, kita lagi membantu sama lain, antara satu sama lain. Bella, saya sangat berharap, saya bagi contoh, saya sebagai rakyat Sabah, saya dapat melihat kehidupan di sana sangat-sangatlah daim. Jadi apa yang saya harapkan pada PRU kali ini, saya harap pemimpin seterusnya tolonglah dapat membangunkan di setiap pelosok negeri. Walaupun
walaupun ekonomi, Bank Negara telah mengatakan bahawa Malaysia agak jauh daripada kemiskinan and whatsoever, tetapi kita harus melihat dari sudut pedalaman. Ramai sangat orang-orang yang masih hidup secara daif lagi. Saya berharap untuk PRU kali ini negara kita akan lebih stable, and kalau boleh macam negara kita ni kuranglah masalah dari segi inflasi, rasuah semua tu, and saya berharap agar masyarakat semua dapat memilih pemimpin yang bagus untuk masa akan datang. Salam hormat, anda sedang menonton Darah Muda yang dengan set tajaan dari Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM, dan ini adalah siri RT Komo yang juga menerima anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM, dan ini rekaan yang direka khas oleh Muhammad Sujak bin Hasbullah, keluaran Oasis Furniture Sendirian Berhad. Baiklah, tadi anda telah pun lihat apa yang dikatakan oleh anak-anak muda. Rata-rata mereka inginkan calon yang baik, mahu manifesto yang terbaik untuk mereka dan juga penduduk di kawasan mereka. Dan kita juga telah tahu bahawa proses penamaan calon telah pun usai Sabtu lalu, dan itu bermakna kita ada 2 minggu untuk berkempen. Dan kalau kita boleh berikan anda beberapa statistik tentang calon pengundian pada PRU kali ini, kalau kita lihat 1,386 calon bertanding di kerusi parlimen, dan hanya 241 ataupun 17% berusia bawah 40 tahun. Dan daripada semua pengundi yang bawah 40 tahun ini, mereka merangkumi 50.5% daripada keseluruhan pengundi berdaftar di Malaysia, iaitu sebanyak 21 juta. Dan apa yang menarik, kita ada 2 calon muda untuk PRU kali ini. Kita ada Peggy Chow Ziting dari Parti Bebas yang akan bertanding di Parlimen Tenom, dan Muhammad Syahmi Suhaimi dari Pakatan Harapan di kerusi Don Tambun Tulang, masing-masing berusia 23 tahun. Dan apa yang paling menarik, kali ini kita ada calon wanita yang akan bertanding di kerusi parlimen sebanyak 127 orang, dan 60 lagi di kerusi Don. Baiklah, saya kira perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua untuk membuat pilihan, terutamanya kita kan warga muda yang banyak antara kita adalah pengundi nombor pertama kali. Baik, tanpa membuang masa, kita nak bercerita bagaimana pilihan anak muda untuk PRU kali ini dan calon generasi baharu politik bersama dengan tetamu kita. Bersama saya ketika ini adalah Dr. Sharifah Syahira Said Sheikh, penolong setiausaha kehormat NCWO dan juga ahli jawatan kuasa pantau PRU 15. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami. Okey, sebelum kita berbicara lanjut, mungkin doktor nak jelaskan pantau PRU 15 ni apa fungsi dia? Terima kasih Helena, terima kasih bernama, terima kasih Darah Muda. Saya pun rasa muda hari ini. Kerana dalam rancangan ini pantau PRU 15, okey, untuk pengetahuan semua adalah terdiri daripada lebih daripada 220 NGO yang diketuai oleh National Council of Women's Organisation, ataupun Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita. Ada juga NGO yang bukan wanita tetapi lebih mengangkat sistem demokrasi, iaitu Rasuah Basta, Gabungan Minda Merdeka, dan juga Naratif juga bersama-sama kami. Dan apa yang kami lakukan adalah meneliti, menilai tingkah laku parti-parti politik dan juga berapa calon wanita dan juga orang muda, kerana 2 kategori ini masih terkebelakang, masih tidak diberi perhatian yang sepatutnya oleh pemimpin-pemimpin dalam parti. Sedangkan mereka ini adalah golongan yang penting untuk memastikan kematangan demokrasi negara. Betul. Kalau macam tu doktor, kalau kita lihat PRU 15 ini menampilkan hanya 17.3% calon yang berusia bawah 40 tahun. Walhal pengundi yang berumur bawah 40 tahun ini hampir melebihi 50.5%. So macam mana? Adakah PRU ini memang untuk anak muda? Anak muda boleh menjadi penentu atau bagaimana? Okey.
kalau mengikut calon ianya bukanlah sesuatu yang senang untuk menjadi calon, terutamanya dalam parti-parti politik yang dominan ni. Betul. Kerana di dalam parti politik tu ada politik lain pula, ya. Dan ada banyak mereka perlulah menunggu masa mereka untuk menjadi untuk menjadi calon, kerana tempat-tempat calon tu adalah tak banyak. Tapi kalau yang disebut macam Peggy tu, beliau adalah calon bebas. Okey, mungkin ada lagi beberapa calon bebas yang muda. Ini senang sebab beliau boleh terus je mencalonkan diri mereka, ya. Tetapi kompleksiti dalam parti politik menyebabkan mereka ni perlulah menunggu untuk kehadapan, ya. Tapi tak apa juga kalau orang muda ni lama-lama dia tua juga kan. Betul. Okay? Dia masih akan berubah, ada cycle dia. Tetapi kalau wanita ni, kita tak boleh ubah dah. Dia ada life shelf. Ya, dia wanita adalah wanita. Betul. Ya, umur berapa pun dia adalah wanita. Sebab itu kalau macam pantau PRU 15 ni, kami menekankan perwakilan wanita. Okey. Sebab populasi di negara ni lelaki 50%, wanita 50%. Tapi bila tengok dari segi pencalonan, kalau dalam PRU ke-14, wanita 10%. Lelaki 90%. Itu memang nampak tak logik. Ya? Alhamdulillah kali ini, alhamdulillah jugalah kan. Kita kena katalah alhamdulillah, kerana naiklah juga 3%. Okey, so jadi iaitu 13.4%. 13.4%. Namun ia dah masih jauh tersasar daripada sasaran kita 30%. So, apa komen doktor? Dia terlalu jauh tersasar. Ini adalah kerana di dalam parti-parti politik yang dominan, satu, mereka adalah lebih berumur, seniority, dikira seniority. Dan yang keduanya, kebanyakan pemimpin-pemimpin dalam parti-parti politik dominan adalah lelaki. Boleh Google sahaja, boleh lihat macam mana. Oleh kerana itu, piawaian atau konon-kononnya merit untuk menjadi seorang pemimpin tu lebih kepada sudut pandang lelaki. Ini saya nampak ada perubahan, ya, di mana ada sekarang ni ada pemimpin-pemimpin wanita dalam parti-parti politik sudah mula bersuara. Kata janji nak bagi minimum 30%. Mana janji? Mereka sudah bersuara dan mengkritik pemimpin mereka. Berbeza dengan PRU yang ke-14 dan ke-15, di mana mereka kata, okey, kami telah cuba, tapi kami akan sentiasa taat. Maknanya mereka tidak mengkritik. Tetapi kini mereka telah mengkritik. Itu saya nampak anjakan paradigma yang telah terjadi. Betul. Saya sokong dengan kenyataan itu. Kalau kita lihat baru-baru ini, tak silap saya, Ketua Wanita UMNO kan mengeluarkan perkataan-perkataan ini. Okey, daripada apa yang doktor telah katakan, kita lihat bahawa adakah ini sebenarnya mencerminkan kehendak akar umbi itu sendiri, ataupun pemimpin-pemimpin politik ini masih dibayangi oleh tradisi parti yang lebih mengutamakan senioriti dan kesetiaan warlord ni, atau bagaimana? Komen doktor. Itu kita tak dapat nafikan, ya, kerana kita kena ingat politik ini adalah satu cara ataupun platform untuk mendapatkan kuasa. Siapa tak nak kuasa? Bila ada kuasa tu ada pengaruh. Bila ada kuasa pun ada juga mendapat habuan-habuan tertentu. Sebab itulah ianya amat kompetitif untuk semua pihak, dan kami sebagai NGO, dan juga kami bukan saya saja seronok nak buat. Ini adalah piawaian antarabangsa yang telah menetapkan bahawa untuk mengadakan satu negara yang mempunyai demokrasi yang matang. Okey, selalu orang kata anak muda tak matang kan? Betul ke? Okey, kan? Betul ke? Kira usia ke? Ke orang tua pun ada yang tak matang kan? Betul. Mana tahu kan? Ya? Untuk adakan sebuah negara demokrasi yang matang dan juga negara maju, untuk mencapai negara maju, kita ni masih pause kan daripada 2020 sepatutnya. Sekarang ni 2022 dah. Okey. Untuk mencapai, salah satunya adalah mesti mempunyai suara dan juga politik kehadiran secara fizikal di dalam parlimen nak cakap isu-isu rakyat tu, iaitu yang menunjukkan, menggambarkan populasi negara. So populasi negara ataupun populasi pengundi, ya, majoriti adalah orang muda dan juga separuh adalah wanita. Jadi kita masih belum di situ, tapi saya nampak, ya,
banyak perkara-perkara yang mengarah ke itu, dan saya pasti selepas mungkin ramai yang akan menang, insya-Allah, wanita dan orang muda untuk kali ini, dan juga PRU ke-16 sudah tentu ada satu anjakan yang lebih besar. Okey, Doktor, kalau kita bercakap tentang political will, kalau tadi ada antara mereka yang mengkritik kekurangan kuota 30% ini, adakah ini bakal merubah political will sesebuah parti itu? Dan kalau kita lihat juga parti muda, parti yang bersungguh-sungguh mahu memberikan hak kepada orang-orang muda. Namun kalau kita lihat pada PRU kali ini 6 sahaja parlimen yang mereka bertanding. So bagaimana kita nak mengubah dan membawa satu perkembangan positif dalam landscape politik ni? Perubahan terutamanya yang ada ramai orang, tidak bolehlah secara drastik. Betul. Kalau secara drastik tu memang satu perkara yang macam yang violence lah, ya. Oleh kerana kita nak buat perubahan yang baik, ianya akan mengambil masa daripada satu PRU ke satu PRU, tapi yang paling penting dia ada peningkatan. Okay. Saya nampak peningkatan daripada 10% ke 13% tu adalah amat baik, dan saya pasti untuk calon orang muda pun begitu, telah ada peningkatan, tapi saya tak pasti berapa peratus. Ya. Tapi memang ada peningkatan. Ini menunjukkan dah ada dah tu. Untuk parti muda, nama dia parti muda, tetapi kita kena ingat dalam DAP, dalam PKR, ya, dalam parti, dalam Amanah juga ada orang muda. Betul. Okey, dia juga merepresentasikan orang muda. Tapi itulah bagi saya, dengan adanya parti muda di dalam PH, ianya juga menyuburkan lagi, ya, political will, bahawa kita perlukan lebih ramai orang muda. Bukannya sebab orang yang lebih berumur ni tak bagus, tak, ya. Kita kena ingat bahawa politik kehadiran, iaitu hadir secara fizikal dalam parlimen tu, barulah suara dan kepentingan orang muda tu didengari. Contohnya gaji 20 tahun dengan gaji sekarang starting lebih kurang 2,000 sampai sekarang pun kalau untuk orang ijazah masih 2,000. Kadang-kadang tu dengar ada yang 1,500. Ya, ini macam tak ada pergerakan di situ. Ya, tapi kalau orang muda lebih ramai hadir di dalam parlimen membahaskan isu-isu itu, maka ianya akan lebih didengari dan juga akan lebih diambil berat dan juga dipandang serius. Kalau tak ramai, macam mana nak bersuara? Nak bersuara pun tak ada siapa sambut kan? Alamak. Kan? Dia krik kat situ. Okey, Doktor, kita tahu juga kalau kita nak banyak pemimpin muda ini, dia ada konflik. Sebab satu, memang kita nak muda, tetapi mereka ni kurang pengalaman dan memerlukan pemantauan ataupun mentor, tapi tak ada pula mentor yang sudi, kerana mentor pun masih mahu bersaing, tak mahu meninggalkan, orang kata, satu lanskap politik yang sihat, di mana kita mendidik yang muda untuk jadi pemimpin yang baik. So konflik ni macam mana kita nak meremajakan parti dan politik negara ini, tapi konflik ini macam mana pula? Saya tak nak katalah yang masih dalam politik ni tak matang, ya. Tetapi salah satu arah kebatangan tu adalah apabila kita telah memegang kepimpinan dalam sesuatu jangka masa yang panjang, adalah kita juga sepatutnya sebagai pemimpin yang bertanggungjawab akan menyediakan ruang platform pengkaderan untuk orang muda, ya. Dan tidaklah rasa diri itu sampai bila-bila akan di situ. Dan pada saya secara ideal lah teorinya, mereka sini-sini lebih baik menjadi penasihat dan memberi nasihat dan juga cadangan untuk memastikan, ya, sebab nak turun padang, ya, nak buat kerja yang kenyah-kenyah ni, salam sampai 2,000, 3,000 orang sehari, ya, bercakap dengan media berkali-kali ni memerlukan tenaga. Ya, tapi juga perlukan kematangan. Sebab itulah saya tak akan kata bahawa semua kena orang muda dalam parlimen. Ianya juga tidak menunjukkan representasi masyarakat Malaysia, sebab masyarakat Malaysia sekarang ni ramai, kita dah di dalam aging society. Ramai juga golongan yang macam saya umur 40 ke atas, ya, ramai, ya. Jadi
perlu juga ada suara di dalam itu, tetapi kita perlukan keseimbangan. Yang penting sekarang ni kita telah bercakap tentang orang muda. Ya, yang senior-senior pun dulu pun dia orang muda pun masuk dah jadi ahli parlimen kan, umur 20-an dan sebagainya. Jadi itulah paling penting adalah masyarakat negara, masa depan negara dan juga suara yang seimbang, yang saksama di dalam parlimen tu. Okey, kalau anda semua perasan, kalau kita scroll Instagram, TikTok dan sebagainya, baru-baru inilah saya rasa bermula semalam, semua dah keluarkan senarai. Calon-calon muda yang handsome dan kacak, calon-calon muda yang mempunyai wajah yang cute. Adakah sebenarnya calon-calon muda ni hanya wajah yang menjadi kriteria utama untuk menang? Kita nak tahu juga yang tu. Saya rasa tidak, tapi dah memang betul lah dia orang handsome dengan lawa kan, dah dia orang muda. Ya, itu satu perkara yang kita appreciate sahaja, iktiraf lah. Ya, tapi yang pastinya saya tengok dalam akhbar-akhbar, walaupun mungkin awal-awal tu disensasikan tentang rupa paras mereka, tetapi mereka juga selepas itu menyebut tentang kelulusan mereka, tentang aktiviti-aktiviti sosial mereka dan sebagainya dengan baik. Ya, yang satu je yang saya risau adalah apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ya, ini bukan untuk orang muda saja, yang menggunakan gangguan seksual, yang menggunakan sensasi isu ataupun gambar-gambar private, ya, hanya kerana untuk membunuh imej seseorang. Ini adalah satu perbuatan yang tidak bertamadun, dan kita sebagai rakyat Malaysia sekiranya kita nampak, contohnya hari ini saya nampak ada satu dalam Facebook, ya, dia meletakkan seorang wanita yang ada terdedah sikit, lepas tu ada perkataan yang tidak molek. Itu adalah gangguan seksual. Jadi sebagai warga negara Facebook, netizen yang bertanggungjawab, apa yang kita kena buat adalah report. Ya, kerana itu adalah, kalau ada sebaran gambar private, ya, hanya untuk mematikan imej calon seseorang, kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan juga yang menghormati privasi orang lain, marilah kita sama-sama menegur dan juga menyalahkan orang yang menyebar aib itu. Itu adalah amat tidak bertamadun dan tidak sesuai dalam masyarakat kita yang ingin mengarah tuju kepada masyarakat maju, kan, negara maju. Ya. Okey, dan saya kira rata-rata mereka yang akan mengundi pun faham perkara ini sebab kita dah matang dan sebagainya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri session kita nak tahu juga sejauh mana doktor merasakan komposisi calon yang ada pada ketika ini dapat mempengaruhi jumlah pengundi keluar, terutamanya yang muda-muda first time nak undi tu. Saya amat berharaplah ya pengundi-pengundi semua keluar, terutamanya yang muda-muda, kerana semua orang memerhati. Ya, kenapa? Kerana undi 18 telah pun diluluskan dan kita ramai, ada 8 juta, 6 lebih kurang 6 juta orang muda. Ya, ini adalah sebenarnya satu pengiktirafan kepada orang muda. Bila ya orang muda layak untuk mengundi, ianya akan isu-isu orang muda akan lebih diketengahkan. Ya, mungkin bila ramai orang turun 99% yang berumur 30 ke bawah turun mengundi, ya, mungkin pertama sekali yang dia akan bincangkan di dalam parlimen adalah gaji, adalah pekerjaan, adalah macam mana kita hendak menyokong keluarga bertatih, iaitu yang mempunyai anak-anak kecil, orang muda yang ada anak kecil, kan, pemilikan rumah, ya. Inilah masanya untuk kita tunjukkan kuasa kita, yang kita ini tahu hak kita dan kita jalankan tanggungjawab supaya kita dapat dihormati sebagai satu populasi. Saya pun orang muda. Kita sebagai populasi orang muda yang bertanggungjawab, yang cakna dengan negara, dan lepas tu kita minta 1, 2, 3 perkara, 4, 5 sampai 10 perkara yang orang muda mahu bincangkan dalam parlimen dan selesaikan dalam masa setahun.
Baiklah, terima kasih Dr. Sharifah Syahirah Said Al-Sheikh, seorang penolong setiausaha kehormat NCWO dan juga ahli jawatan kuasa pantau PRU 15. Seperti yang doktor kata, jangan tanya apa yang negara boleh buat kepada anda, tetapi apa yang anda boleh lakukan untuk negara anda. Saya Helena Pelawi, sehingga berjumpa lagi.